Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 18 Januari 2020. Saya Azlianti Ibrahim, tajuk utama tengah hari ini. PRK Parlimen Kimanis lebih 50% keluar mengundi setakat jam 1 tengah hari tadi. Operasi SARS 4 pelajar dikuatiri lemas diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebanyak 19 pusat mengundi melibatkan 68 saluran dibuka dari 7.30 pagi hingga 5 petang ini bagi membolehkan pengundi memilih wakil rakyat baru pada pilihan raya kecil Parlimen Kimanis di Sabah. Proses mengundi yang berlangsung selama 9 jam setengah itu membabitkan seramai 29,619 orang daripada 29,664 pengundi biasa yang layak mengundi. Calon Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Karim Bujang selesai mengundi di Sekolah Kebangsaan Kimanis Papar kira-kira jam 9 pagi tadi. Ketua Warisan Bahagian Kimanis itu adalah antara 2,158 pengundi berdaftar di pusat mengundi berkenaan yang mempunyai 5 saluran mengundi. Beliau ketika ditemui media di luar pusat mengundi menyifatkan hari ini melegakan beliau selepas kira-kira 2 minggu stres berkempen. Cuaca hari ini, pagi ini juga amat cerah dan mudah-mudahan keadaan ini akan berterusan sehingga petang nanti. Walaupun Jabatan Kaji Cuaca menyatakan petang hari di kawasan ini kemungkinan hujan. Dalam pada itu, calon Barisan Nasional Datuk Muhammad Alamin selesai mengundi di Sekolah Kebangsaan Our Lady of Fatimah, Kelatuan. Beliau yang berbaju biru tiba pada jam 9.09 pagi mengundi di saluran 2, turut berpuas hati dengan perjalanan proses pengundian hari ini. Alhamdulillah saya berpuas hati dengan persiapan telah pun dibuat oleh SPR. So kita so far belum menghadapi apa-apa masalah. Dan saya mendoakan proses pengundian ini berjalan lancar pada hari ini. Okey, itu saya. Dan proses pengundian pagi tadi berjalan lancar tanpa sebarang insiden tidak diingini berlaku. Suruhanjaya Pilihan Raya dalam para itu menjangkakan peratusan keluar mengundi kira-kira 70%. Dan untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Safwan Sawi di Sekolah Kebangsaan Viging Ulu, Boguawan. Safwan, bagaimana tinjauan sehingga ke tengah hari ini, Safwan? Silakan. PRKP 176 Kimanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat penonton Buletin 1.30. Sekarang ini alhamdulillah keadaan cuaca agak cerah pada hari ini dan kelihatan pengundi keluar mengundi seramai 29,619 pemilih menunaikan tanggungjawab mereka pada hari ini. Dan kalau anda saksikan visual ketika ini, kelihatan tinjauan anggota polis di udara melakukan tinjauan seawal pukul 9 pagi tadi lagi. Begitu juga dengan keadaan trafik, alhamdulillah lancar, namun sedikit perlahan di 1-2 tempat di sekitar pusat daerah mengundi di sepanjang proses pengundian PRK Kimanis ini. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan proses pengundian pada hari ini, bersama kita pada hari ini Pengerusi SPR Dato' Azhar Azizan Harun. Terima kasih Dato' bersama dengan Buletin 1.30. Jadi mungkin boleh ulas setakat ini bagaimana perkembangan proses pengundian hari ini PRK Kimanis, Dato'. Ya, proses pengundian pada pagi ini berjalan dengan amat lancar sekali. Tidak ada perkara yang tidak diingini berlaku. Malah penyokong-penyokong dan pengundi-pengundi di P176 Kimanis ini menunjukkan tahap kematangan yang amat tinggi kerana mereka telah berhenti berkempen, mereka tidak berdiri di tepi-tepi jalan memprovokasi antara satu sama lain, mereka juga tidak membina apa-apa barung panas di sekitar kawasan pusat mengundi yang dilarang di bawah undang-undang. Jadi tahap pematuhan Undang-Undang Pilihan Raya dan Peraturan Pilihan Raya itu amat tinggi sekali, sehingga mengucapkan tahniah dan syabas kepada penyokong-penyokong calon-calon dan parti-parti politik yang terlibat di P176 Kimanis ini. Pengundi-pengundi telah keluar dengan ramai pada pukul 10 tadi. Peratusan keluar mengundi adalah 31.22%. Saya rasa
InsyaAllah kalau pengundi-pengundi keluar awal tanpa menunggu petang hari untuk mengundi, saya rasa tahap 70% yang kita targetkan tu boleh dicapai. Saya ingin menyeru agar semua pengundi P176 Kimanis ni keluar dengan lebih awal kerana mengikut kajian kaji cuaca kemungkinan hujan akan turun di petang hari. Jadi saya nasihatkan mereka keluar lebih awal lah. Baik Datuk, difahamkan ada penambahbaikan inisiatif dilakukan sendiri oleh SPR. Mungkin boleh ceritakan tinjauan di SK Belatik, tinjauan pertama, seterusnya di SK Sumbiling dan di Viging Ulu ini, Datuk. Ya, terdapat banyak penambahbaikan yang kecil-kecil yang kita buat tetapi impaknya besar. Seperti di satu sekolah tu kita telah membina satu ramp untuk OKU walaupun hanya terdapat 14 orang OKU di pusat mengundi tersebut. Di satu lagi sekolah di mana pathway-nya tu adalah gravel, batu-batan. Kita telah simenkan pathway itu untuk menyenangkan para pengundi berjalan di pathway itu kerana dia undulating, dia turun naik bukit. Dan saya rasa ini memberi kemudahan yang lebih senang kepada semua pengundi, terutamanya pengundi-pengundi warga emas dan juga pengundi-pengundi OKU untuk berjalan. Malah selepas ini sekolah itu pun akan mendapat faedah daripada pathway yang kita telah simenkan. Di sini kalau kita lihat dari main road tu pengundi terpaksa menaiki bukit yang agak tinggi. Kita telah sediakan kenderaan untuk membawa pengundi-pengundi itu naik ke tempat pengundi di atas sini. Itu adalah antara penambahbaikan kecil yang kita lakukan tetapi memberi impak yang besar kepada pengalaman mengundi semua pengundi-pengundi. Ya. Baik, terima kasih Datuk, dan difahamkan juga SPR ketika ini dah sedia tempat menunggu, tempat duduk, tidak perlu lagi beratur panjang untuk mengundi. Dan siapa menang calon BN atau warisan, nantikan keputusan penuh insya-Allah akan kami bawakan dari semasa ke semasa dalam buletin utama nanti. PRK Kimanis P176 kembali ke Sri Pentas. Baik, terima kasih Safwan Sawi atas laporan anda. Kita ke laporan berikutnya. Operasi mencari dan menyelamat 4 pelajar Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin PSMZA Dungun, Terengganu yang dikuteri lemas di Pantai Teluk Bidara seberang Pintasan diteruskan sejak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Baharudin Abdullah berkata, operasi diperluaskan ke jarak 20 km dari lokasi kejadian. Operasi membabitkan 55 anggota polis termasuk bomber, Angkatan Pertahanan Awam APM, rela dan penduduk kampung. Keadaan ombak yang tenang hari ini membolehkan pasukan mencari dan menyelamat menggunakan 2 bot untuk pencarian di tengah laut selain melakukan rondaan di kawasan pesisir pantai membabitkan jarak pencarian sekitar 3 km. Persatuan Nelayan Kawasan Dungun turut dimaklumkan bagi memantau sekiranya menemui objek terapung di laut. Tinjauan kru kami turut mendapati pihak berkuasa tempatan telah memasang papan tanda larangan mandi di pantai berkenaan berikutan sering berlaku kejadian lemas. Pada yang datang ke taman rekreasi ini tidak mandilah di kawasan tersebut. Di mana papan tanda amaran pun telah ada operasi mencari. Kita akan perluaskanlah pada tengah hari ini, di mana kita akan perluas di kawasan menghala ke Teluk Gadung, ke sebelah Paka dan kemungkinan sampai ke Kertih kalau mengikut arah angin. Dalam pada itu, kebanyakan keluarga dan sahabat mangsa berada di tempat kejadian sejak malam tadi untuk mengikuti perkembangan operasi pencarian. Mereka turut mengadakan bacaan Yasin. Harapan saya semoga anak saya dapat ditemu secepat mungkinlah. Dan saya mengharapkan sangatlah semua masyarakat sini dan juga kawan-kawan sahabat di luar sana berdoalah supaya anak saya dapat ditemui dengan segera. Itu saja harapan kami. Tak ada rasa apa-apa. Cuma dalam tengah hari tadi sebelum makan saya terletah ke dia. Terletah ingat ke dia, anak aku makan apa tak tahu ni. Dia lah sebab saya bagi last kali saya bagi duit sikit kan dia. Lepas tu saya bagi 50 je seminggu. Dapat opsi kalau dapat pilih. Bagi opsi 2 bulan. Berlatih kot. Mungkin berlatih kot. Tak tahu kot. Apa nak tanya. Jadi tak banyak cakap. Dari balik sebelum ni pun kita tak cakap banyak.
Dalam kejadian kira-kira jam 6.30 petang semalam, Muhammad Zul Fahmi Zuki, Muhammad Amir, Muhammad Luqman Hakim Al-Rashid Muhammad Sabarudin dan Muhammad Ikhwan Ahmad Azan semuanya berusia 21 tahun dikuatiri lemas selepas dipukul ombak besar. Dua lagi rakan mereka, Muhammad Irfan Kamaruzaman dan Hazman Zamili juga 21 tahun terselamat dalam insiden itu. Hampir 200,000 bekalan vaksin influenza akan dibawa masuk pembekal secara berperingkat ke negara ini dalam tempoh 2 bulan bermula bulan ini. Menteri Kesihatan Datuk Sri Zulkifli Ahmad berkata 16,800 daripadanya tiba hari ini, manakala 15,000 vaksin lagi dijangka tiba Isnin ini. Menurut beliau, baki 67,000 lagi vaksin influenza akan tiba di Malaysia pada 27 Januari nanti. Jelasnya, secara keseluruhan, kira-kira 100,000 bekalan vaksin akan tiba pada Januari, manakala 100,000 lagi dalam tempoh 2-3 minggu akan datang. Pada masa sama, Datuk Seri Zulkifli berkata, pihaknya juga meminta klinik swasta di negara ini tidak mengambil kesempatan dengan menaikkan harga vaksin influenza sesuka hati yang kebiasaannya dicaj antara RM50 hingga RM100. Dakwaan mengatakan penggunaan teknologi generasi kelima 5G yang akan diperkenalkan di Malaysia tahun ini boleh menjejaskan kesihatan adalah tidak benar. Menurut pakar, teknologi itu menggunakan frekuensi radio yang tidak menghasilkan sinaran berbahaya seperti dihasilkan sinar X. Menurut pensyarah kanan Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Tariq Abdul Rahman, orang ramai perlu faham terdapat dua jenis radiasi, iaitu mengnian dan tidak mengnian. Yang boleh menyebabkan kanser adalah jenis mengnian seperti sinar X dan radioaktif. Jelasnya, sinaran tidak mengnian dihasilkan hanya akan menyebabkan kesan pemanasan yang tidak cukup untuk memberi kesan jangka panjang kepada tisu badan. Menjelas lanjut, Profesor Dr. Tariq berkata, frekuensi radio yang dihasilkan teknologi 5G juga mempunyai tenaga 1000 kali lebih rendah berbanding tenaga daripada matahari. Tenaga daripada matahari adalah dalam kategori selamat kerana ia radiasi tidak mengnian. 5G pula 1000 kali lebih rendah menunjukkan ia radiasi selamat. Isu 5G menjadi perdebatan ramai apabila terdapat dakwaan menyatakan ia boleh membahayakan kesihatan seperti menyebabkan kanser sekaligus menimbulkan kebimbangan orang ramai mengenai penggunaan teknologi itu. Sementara itu, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal mencadangkan supaya lebih banyak kempen dijalankan dalam memberi kesedaran kepada orang awam mengenai fungsi dan implikasi 5G. Teknologi 5G mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang hampir sama dengan teknologi lain sedia ada. Baik, polis akan memanggil kesemua individu yang dikaitkan dengan rakaman audio yang sebelum ini didedahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam tempoh terdekat. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendakwaan dan Undang-Undang di 5 Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Senior Assistant Commissioner Mir Farid Al-Atrash Muwahid berkata, ini termasuk memanggil bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isterinya Datin Sri Rosmah Mansor untuk diambil keterangan. Antara individu lain termasuk bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad dan Ahli Parlimen Baling Datuk Sri Abdul Aziz Abdul Rahim yang dikaitkan dengan klip video audio itu akan turut dipanggil. Khamis lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya memberi keterangan selama hampir 4 jam kepada polis berkaitan rakaman audio berkenaan. Selain Latifah, turut memberi keterangan ialah Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Azam Baki dan 5 pegawai Suruhanjaya itu. Pada 8 Januari lalu, SPRM mendedahkan 9 set rakaman perbualan selama 45 minit yang mengaitkan nama 20 individu termasuk Najib, Rosmah, Zulkifli dan Abdul Aziz. Perbualan itu dipercayai mengenai skandal One Malaysia Development Berhad dan SRC International Sdn Berhad. Semua rakaman perbualan yang didedahkan itu dipercayai berlaku di antara 5 Januari hingga 29 Julai 2016 diperoleh SPRM awal tahun ini daripada entiti tidak didedahkan, tetapi agensi itu yakin rakaman terbabit adalah tulen. Seorang cedera dalam satu kemalangan membabitkan 4 kenderaan di lebuh raya Persekutuan petang semalam. Kejadian yang berlaku berhampiran pintu gerbang Kota Darul Ehsan dari arah pusat bandar ke Klang kira-kira jam 6.45 petang itu mengakibatkan kesesakan teruk sejauh 5 km selama beberapa jam.
Nahas pada mulanya membabitkan sebuah bas yang berada di lorong kedua melanggar belakang sebuah lori. Akibatnya pemandu lori gagal mengawal kenderaannya lalu merempuh sebuah kereta dan pacuan 4 roda. Berikutan itu, lori yang membawa muatan minyak masak terpakai itu terbalik lalu menyebabkan muatan yang dibawa tumpah di atas jalan raya. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya ACP Muhammad Zani C. Din berkata pemandu lori terbabit cedera dan dibawa ke Pusat Perubatan Universiti Malaya untuk rawatan. Sepasukan anggota bomber dari Balai Bomber dan Penyelamat Jalan Penchala dipanggil ke lokasi untuk membantu membersihkan sisa tumpahan minyak berkenaan. Siasatan masih dijalankan bagi memastikan punca kemalangan. Saksi kejadian boleh berhubung dengan pegawai penyiasat di talian tertera. PLAS Malaysia Berhad PLAS merangka pelbagai inisiatif bagi membantu pengguna lebuh raya menikmati perjalanan yang selamat, lancar dan selesa sempena Tahun Baru Cina. Antara inisiatif itu mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan TTA dan menghentikan sementara kerja penyelenggaraan serta pembaikan di lebuh raya bermula 22 Januari hingga 2 Februari ini. Pengarah urusan PLAS Datuk Azman Ismail dalam satu kenyataan hari ini berkata matlamat utama syarikat itu adalah menjaga pengguna lebuh raya dengan baik di sepanjang perjalanan mereka. Berdasarkan TTA dikeluarkan pengguna lebuh raya dari Lembah Kelang menuju ke Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Utara Perak dan Johor dinasihatkan supaya memasuki lebuh raya lebih awal sebelum jam 9 pagi. Manakala pengguna menuju ke lain-lain destinasi seperti Ipoh, Negeri Sembilan dan Melaka disarankan supaya memasuki lebuh raya selepas jam 12 tengah hari. Justru semua pengguna lebuh raya dinasihatkan untuk mematuhi jadual perjalanan yang disyorkan bagi mengurangkan potensi pertambahan masa perjalanan di lebuh raya. PLAS turut mempertingkatkan kerjasama dengan pihak berkuasa seperti polis, Jabatan Bomber dan Penyelamat selain meningkatkan jumlah kaki tangan sebagai persediaan memberi bantuan ketika waktu kecemasan. Lebih banyak tandas awam tambahan dan tangki air bergerak akan disediakan di beberapa lokasi di lebuh raya, termasuk menyediakan 70 kios tambah nilai layan diri bagi menampung jumlah trafik yang meningkat. Arak pelbagai jenama bernilai RM659,000 dirampas sepasukan pegawai dan anggota pasukan gerakan ARM PGA Brigade 5 Sarawak dalam 2 serbuan berasingan di Kuching semalam. Operasi dijalankan susulan maklumat dan risikan terhadap lokasi lebih 2 minggu lalu. Komander PGA Brigade Sarawak Datuk Kau Kok Chin berkata serbuan pertama di sebuah rumah di Jalan Batu Kitang menemui sejumlah 1,600 karton arak pelbagai jenama. Manakala serbuan kedua di sebuah rumah di Jalan Batu Kawa pula merampas 1,500 arak pelbagai jenama. Sebuah lori yang dipercayai digunakan untuk mengangkut arak terbabit juga disita. Pihaknya percaya bekalan arak terbabit dibawa masuk ke Kuching menerusi jalan laut dari Sibu dan Bintulu. Seorang suspek lelaki warga tempatan berusia 44 tahun yang bekerja sebagai pemandu lori dan penjaga stor ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 135/1/D Akta Kastam 1967. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Bekas Wakil Rakyat Amerika Syarikat Chris Collins yang juga penyokong pertama Presiden Donald Trump dalam Kongres dihukum penjara lebih 2 tahun kerana peranannya dalam satu skim perdagangan orang dalam. Ahli Republikan di New York itu ditangkap dan didakwa pada 2018 berhubung kes perdagangan orang dalam bagi stok di sebuah firma biotech Australia, termasuk menghantar tip sulit dari kawasan White House. Hakim menolak permohonan untuk tempoh percubaan dan menjatuhkan hukuman penjara 26 bulan terhadap Collins 69 tahun atas kesalahan perdagangan orang dalam serta menipu penyiasat. Hukuman terbabit dijalankan serentak. Collins juga didenda $200,000. Collins memenangi pemilihan semula pada November 2018 meskipun berdepan pendakwaan ketika itu. Good afternoon.
Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau umum pemberian pampasan kepada keluarga mangsa nahas pesawat Ukraine. 57 keluarga warga Kanada dan 29 keluarga penduduk tetap akan menerima $25,000 setiap seorang mangsa yang terkorban dalam nahas itu. Kanada bagaimanapun masih berharap Iran turut memberi pampasan kepada mangsa terlibat. Trudeau mengulangi desakan supaya pihak berkuasa Iran mengemukakan data rakaman pesawat kepada Perancis untuk dianalisis. 残骸我们大概可以辨别出它应该是一个箱子，是一个破损的箱子。 Gunung berapi Taal di Filipina masih berisiko meskipun dilihat semakin kurang aktif. Pemerhatian mendapati gegaran dan debu yang dimuntahkan semakin berkurangan. Pihak berkuasa sehubungan itu bagaimanapun masih tidak membenarkan penduduk untuk pulang ke kampung halaman yang berdekatan dengan gunung berapi itu. Pakar seismologi turut memaklumkan pengeringan tasik kawah dan penunjuk lain menandakan magma sedang bergerak di bahagian bawah permukaan dan sekiranya ia meletus secara tiba-tiba, situasi itulah yang sangat berbahaya kepada penduduk sekitar. Pemerhatian dari udara mendapati keadaan di kawasan itu sangat menakutkan, termasuk bangkai haiwan yang terbunuh terkena lava dan ladang turut musnah dan kawasan kejiranan juga terus hilang. Besar impaknya. Selepas hasilnya, Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. 7 perlawanan berlangsung malam ini dengan tumpuan pastinya terarah kepada pasukan-pasukan besar yang akan turun dalam perlawanan ke-23 Liga. Memulakan sepakan mula jam 8.30 malam nanti, Watford terlebih dahulu turun menentang Tottenham Hotspur di laman sendiri, disusuli Arsenal menentang Sheffield United di Stadium Emirates jam 11 malam. Tottenham dan Arsenal pastinya mahu mengutip 3 mata penuh untuk terus mengejar 5 kelompok atasan Liga, namun lawan yang dihadapi bukanlah mudah seperti yang dijangka. Apapun yang berlaku, Manchester City yang kembali di tangga kedua Liga akan memberikan sepenuhnya fokus menentang pasukan di tangga ke-9 Crystal Palace untuk mengelak kececeran mata, sekaligus memberi tekanan kepada Liverpool yang kini berkelebihan 14 mata di puncak Liga. Selain 3 perlawanan tumpuan ini, 4 lagi perlawanan melibatkan pertemuan Brighton menentang Aston Villa, Norwich City menentang Bournemouth, Southampton mendepan Wolverhampton Wanderers dan West Ham United menentang Everton. Keempat-empat perlawanan ini juga akan berlangsung jam 11 malam nanti. Baik, sekian Bulletin 1.30. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan visual keunikan Bandar Dhaka, Senegal. Selamat berhujung minggu. Saya Azlianti Ibrahim. Salam hormat dan Assalamualaikum.